هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Pada malam ini dapat kita sambung kitab Al-Jawhar Al-Mawhub pada bab yang ke-16. Jauh dah kita ni. Bab yang ke-16. Bab yang ke-16 pada menyatakan kelebihan zakat. Masuk kita bab zakat. Al-bab sadisu ashar fi fadilati zakat. Bab yang ke-16 pada menyatakan kelebihan zakat. Mari kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan iaitu zakat itu, dan iaitu dalil atas beriman orang yang berbuatnya. Antara tanda orang beriman adalah orang itu menunaikan zakat. Itu antara tanda dia. Sebab zakat ni susah nak buat keluar. Itu antara orang beriman. Orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, dia akan bayar zakat. Sebab bab zakat ni susah nak buat. Antara yang susah. Mengucap 2 kalimah syahadah, maka Islamlah dia. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Sembahyang tak susah dari satu segi sebab 5 minit minimum. Satu hari baru 25 minit. Puasa tak payahlah. Orang Melayu ni puasa memang tak ada masalah. Tak semayang pun puasa. Tak ada masalah. 13 jam pun tak ada masalah. Sebab sebulan, bukan setahun, cuma sekali bulan Ramadan. Malah kita jadi seronok untuk berpuasa seolah macam pesta makan pula tu. Macam-macam ada jual. Jadi oleh kerana itu puasa ni tak susah sangat nak buat. Sembahyang tak susah dari sudut 5 minit sekali sembahyang. Puasa tak susah tu dari sudut 1 tahun sekali. Dan puasa tadi tu pula dia seolah macam yalah, menjamu nafsu lah juga. Asalnya tahan nafsu. Lagi lama tahan nafsu, lagi sedap jamu nafsu. Tahan sekali dapat sedap ni. Sepatutnya yang Nabi ajar bukan gitu. Tahan nafsu. Bila sampai habis buka puasa, tahan lagi. Iaitu makan sekadar je. Kita tak tahan nafsu. Bila dah boleh lah tu, kita bantai semua. Jadi dia tahan nafsu siang, malam penuhi nafsu. Jadi soalan macam sama je. Jadi tak susah. Sembahyang pendek, masa singkat, 5 minit tak susah. Puasa juga tak susah. Haji pun tak susah. Sebab apa? Sambil pergi haji, sambil melancong. Sedap jalan situ, belajar situ, sedap jumpa kawan-kawan baru, makan dan sebagainya. Dan ianya dilakukan setahun, seumur hidup sekali. Jadi tak susah juga. Yang paling susah, zakat. Sebab tak ada seronok bayar zakat. Tak ada keseronokan. Kalau semayang, 5 minit je pun boleh buat. Kalau puasa, seronok masa buka puasa. Buka puasa je, malam siap moreh pun seronok lah. Lepas tu air raya ni seronok lagi. Jadi dengan kita mengingatkan kesedapan tadi tu, sedap buka puasa, sedap raya nanti, maka puasa tu jadi kuat. Habis semayang 5 minit je, takkan boleh buat.
Habis haji pergi sambil-sambil cari kawan, sambil-sambil makan, sambil-sambil 40 hari, tak payah kerja 40 hari. Macam belancong lah. Zakat apa dapat? Tak ada kan? Bagi duit, belah. Itu kalau bab duit lah. Kalau bab padi ke apa, bagi padi. Tak ada pun macam program apa-apa, tak ada. Sambil-sambil bagi padi tu sambil-sambil, contoh kalau zakat padi lah, zakat ziarah. Kalau macam gandum ada zakat dia, bagi usyur 1/10. Lepas tu mana ada apa-apa. Zakat, okey kita ambil zakat kita lah. Zakat fitrah, bagi duit RM7 lah, tak ada apa-apa pun. Tapi zakat fitrah murah. Zakat lain lah, zakat harta, zakat emas, bagi makin kurang lagi. Paling susah nak buat zakat. Kalau kata kita ambil zakat simpanan 2.5%, ada cukup haul kalau kat Pahang 30,000 kan? Ke tak tahu? 20 lebih, 27,000 yang tak bergerak selama 1 tahun haul. Cukup nisab kata 27. Patut nak bagi keluar duit macam tu je, 2.5%. Kalau katalah, saya tengok nisab Pahang. Kita tengok nisab zakat Pahang berapa? Nisab semasa 30. Tu dia area semua 30 dah sekarang ni sebab emas naik. Dia ikut emas. Kebanyakannya lah. Kalau lebih sikit pun lebih 31 je tu. Kalau kurang pun 29. Okey, 30,000. Katakanlah 30,000 mungkin boleh lagi. Baru 2.5%, baru berapa? Kalau 10,000, 250, 30,000, RM750. Tak rasa lagi. Tak rasa. Okey, mungkin boleh lagi. Kalau 100,000? 100,000, 2,500. Goyang sikit lah. Ini kalau tukar spoiler boleh tak? Kalau aku pergi bercuti 2,500 boleh gimana 2,500 dengan isteri? Langkawi tak? Boleh langkawi. Ini bagi bodoh-bodoh gitu je. Itu kata susah zakat ni. Kalau katalah itu kalau ada 100,000, kalau ada 200,000, takkan sini semua kerja Petronas, Gebeng semua tak. Mesti banyak-banyak duit. 200,000 ada dalam bank, tak bergerak selama setahun. 5,000 boleh pergi Sabah ataupun Sabah atau Sarawak. Kalau 2 orang, daripada aku bagi ada 200,000, cukup setahun tak bergerak 200,000 tu. Ambil duit nak bagi 5,000. Betul tak? Betul. Nak bagi 2.5%, nak bagi 5,000. Itu baru 200,000. Kat sini paling kurang sejuta. Ngaku je lah. 25,000 sejuta. 25,000. Boleh beli apa tu? Kalau motor boleh beli, wai suku boleh 2 butir. Nak beli kalau motor kan? Kalau kereta bolehlah beli Azia apa Azia? Tak. Bolehlah beli cash lagi tu. Ataupun kalau ada rumah, boleh bayar rumah tu setahun direct macam tu. Lepas tu tak payah fikir setahun. Daripada bayar zakat, yang mana kalau tak bayar pun tak apa pun, tak ada orang nak kejar kot. Macam tu kot. Tapi sebenarnya ada satu lagi, dia ikan tax kejar lah. Ikan tax kena bayar, sebab kalau dah banyak tu ikan tax akan kejar. Bila ikan tax kejar, kalau bayar zakat boleh ambil resit zakat tu untuk tolak ikan tax tu kan. Gitu Zakat paling susah. Sebab tu disebut di sini, dan iaitu dalil atas beriman orang yang berbuat. Orang yang berzakat ni antara dalil orang tu beriman. Kalau dia semayang, kita boleh kata alah, belum tentu dia beriman. Semayang 5 minit aja. Kalau dia puasa, lepas ni dapat makan sedap-sedap. Tahan nafsu untuk puaskan nafsu lepas pada tu. Tahan nafsu 13 jam untuk puaskan nafsu malam tu. Makan apa makan. Kalau orang kata haji, sambil-sambil bercuti dan sebagainya. Kalau zakat, tak ada. Jadi orang bayar zakat, orang yang betul-betul beriman. Itulah zakat. Sebab tu disebut sini, dan iaitu dalil atas beriman orang yang berbuatnya, itu dalil. Bila orang bayar zakat ni, itu dalilnya. Kerana bahawasanya orang munafik, sudah kitab yang tulis, saya tak cakap. Orang munafik tertegah ia daripadanya. Orang munafik ni apa? Luar macam Islam, tapi time ruku-ruku Islam tak mau buat.
Samalah orang munafik ni. Dia kata Islam tapi rukun Islam semayang dia tak buat. Munafik itu. Tapi bukan munafik yang menyebabkan kufur, kafir, bukan. Tapi munafik. Cakap Islam tapi rukun Islam tak buat. Contohnya rukun Islam. Contohnya kita semayang kan. Sembahyang. Sembahyang ni ada rukun 13. Dia cakap dia semayang tapi tak buat sujud 2 kali. Sujud tu rukun. Apa kita kata? Semua semayang. Lepas tapi tak tahiyat akhir. Kata semayang tapi tak rukuk. Itu bukan semayang, tak cukup rukun. Ya aku semayang. Mana ada semayang? Tu bukan semayang. Begitu juga bila kau Islam. Rukun Islam semua buat. Tak semayang. Itulah munafik. Cakap Islam tapi tak buat rukun. Cakap semayang tapi tak buat rukun. Macam itulah juga orang yang puasa. Orang yang tak puasa, kata Islam tapi tak puasa. Itulah munafik. Sebab itu rukun Islam. Tidak melakukan 5 perkara rukun Islam, maka bukan dia kafir. Tapi dia panggil orang munafik. Cakap Islam tapi tak buat apa rukun Islam tu. Cakap semayang tapi tak lakukan rukun-rukun. Cakap, mu semayang, aku semayang. Mu berdiri, tak berdiri. Niat, tak niat. Rukuk, tak rukuk. Baca Fatihah, tak juga. Intidal, tak juga. Sujud, tak juga. Duduk niat untuk 2 sujud, tak juga. Sujud balik, tak juga. Tahiyat, tak juga. 4 rakaat, tak juga. Lepas tu dia kata dia semayang. Boleh tak? Munafik tu. Sama lah juga. Ataupun dia buat separuh aja. Dia buat separuh aja. Rukuk. Sujud tak? Sujud sekali je. Rukuk sekali. Berdiri sekali. Fatihah tak baca. Tahiyat tak baca. Lepas tu kata semayang. Tak cukup. Begitulah juga kata Islam. Tapi tak puasa, tak semayang. Mana-mana satu lah. Lebih teruk lagi semua tak buat. Harap kat mengucap dulu kalimah syahadah je. Itu pun kadang-kadang tak mengucap. Sebab apa tak mengucap? Sebab lahir Islam baka dan keturunan tak payah mengucap dah, automatik Islam. Tak mengucap pun tak. Kata Islam tapi semua tak buat. Itu lagi teruk. Walaupun tak buat satu pun dikira munafik. Okey? Dan dalam banyak-banyak rukun Islam, zakat yang paling susah nak buat. Jadi iaitu dalil atas beriman orang yang berbuatnya, kerana bahawasanya orang munafik tertegah, dia tak akan buat ia daripadanya kerana tiada i'tiqad akan wajibnya. Okey. Itu zakat. Firman Allah Taala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikan olehmu akan sembahyang dan berikan olehmu akan zakat. Dalam banyak-banyak ayat Quran mesti dicantum bila sebut solat sekali dengan zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Mesti yang tu. Dia tak bercerai. Bila sebut zakat, bila sebut solat mesti dengan zakat. Kita tengok Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Sabda Nabi SAW, zakat titik bagi Islam. Maksud titik tu apa? Yakni kerana memberi zakat itu jalan kepada tetap pada agama. Itulah dia zakat. Zakat dengan bayar zakat, maka dia akan tetap pada agama. Dia akan tetap dalam Islam dengan bayar zakat. Dengan bayar zakat tu. Sebab dia telah mengorbankan sesuatu. Jika dia tak semayang, dia tak ada korbankan apa-apa. Jika dia tak puasa, dia tak ada korbankan apa-apa. Bukan. Jika dia sembahyang, dia tak ada korbankan apa-apa. Korban masa lah, dia tak main korban. Jika dia puasa, dia tak ada korbankan apa-apa. Tak makan je. Malah, bukan korbankan, siap simpan lagi makanan, tak payah makan. Dia untung lagi. Tak sembahyang, dia tak ada korbankan apa-apa. Sembahyang, dia tak ada korbankan apa-apa. Puasa, dia tak ada korbankan apa-apa. Tapi haji, dia ada korbankan harta dia. Tapi imbuhan dia pun besar juga. Iaitu dapat berjalan. Tapi kalau zakat dia ada korbankan hartanya dan tak nampak dia dapat apa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau tunaikan zakat harta kamu, zakat harta, zakat terbagi kepada 2, satu zakat harta, satu lagi zakat fitrah. Zakat fitrah ni yang kita bayar sebelum hari raya tu kan, bulan Ramadan. 4 cupak ataupun 1 gantang ataupun 2.7 kilogram beras ataupun makanan asasi kita. Kalau duit tu RM7. Okey, itu zakat fitrah. Yang disebut sini zakat harta. Zakat harta ni ada banyak lah.
zakat zira' dia panggil, biji-bijian. Itu zakat juga. Ada juga zakat emas. Ada. Zakat simpanan pun ada. Ada satu lagi zakat dipanggil rikas, harta karun. Jumpa harta karun ada zakat. Jumpa kali-kali jumpa emas kan. Ada zakat. Harta rikas dia panggil. Ternakan pun ada juga. Kambing 40 ekor, seekor. Lembu pun ada juga, unta pun ada juga zakat. Dia panggil zakat harta. Jadi kalau bela lembu, bela kambing, bila cukup jumlahnya, maka dia wajib zakat. Kalau dia ada rumah sewa banyak mana pun, tak ada zakat. Tak ada lah. Itu Islam. Dia bukan mesti ikut, oh untung ada, baik beli rumah sewa, pergi lah, buat rumah sewa banyak-banyak. Kalau dia kata dia banyak tanah, tak ada zakat. Yang ada, tu kata kesian, orang buat padi ni, bukan kaya sangat pun. Bila cukup apa semua, kena keluar zakat padi. Ni orang kaya ni berderet homestay, berderet rumah sewa, tak kena zakat. Tak kena. Dalam Islam bukan dia kira, oh engkau banyak duit, maka engkau tak boleh rugi macam ni, bayar. Dia bukan kira gitu. Dia hanya harta-harta tertentu sahaja zakat. Macam kalau kata emas, ada zakatnya. Tapi kalau belian, tak ada zakat walaupun lebih mahal daripada emas. Belian mana ada zakat. Tapi emas ada zakatnya. Perak ada zakat. Perak. Okey, maka bahawasanya telah engkau hilangkan daripada kamu akan kejahatannya. Nabi sabda, apabila engkau tunaikan zakat harta kamu, maka bahawasanya telah engkau hilangkan daripada kamu akan kejahatannya. Kejahatannya harta. Jika harta ni jahat, mudah kata gitu. Bukan jahat, harta ni dia mudah membawa seseorang itu kepada kejahatan. Dengan harta tadi boleh jadi jahat. Dia memudahkan. Okey. Dengan bayar zakat, maka harta tadi tak boleh nak bawa tuan punya harta tadi kepada kejahatan. Itu maksud dia. Engkau hilangkan daripada kamu akan kejahatan harta tadi. Jadi dalam harta tadi ada jahat, kita kena buang yang jahat tu. Dengan cara bayar zakat. Kalau tidak, kejahatan ada dalam harta tadi. Dengan harta tadi, kita ada buat jahat benda lain. Apa-apa kejahatan harta tu lah. Dan demikian lagi, tiada melentangkan bagi harta yang dikeluarkan zakat itu suatu daripada kebinasaan dan hilang. Lepas bayar zakat, baki daripada harta yang dizakatkan tadi tu, tiada melintangkan, tiada aral melintang, kan? Maksudnya harta tadi tu terjaga. Harta yang telah dizakatkan tadi terjaga daripada kebinasaan atau hilang. Itu yang selalu hilang-hilang tu, tengok zakat bayar tak? Hilang barang ke, termasuklah curi masuk rumah ke apa sebagainya kan. Tak semestinya tak bayar zakat. Cuba perhati-perhatilah kenapa lah asyik aku je kena curi masuk rumah, contoh orang lain tak kena. Cuba perhati, takut-takut. Ada zakat isteri tu. Zakat emas yang mana dia pakai tu, tapi itulah dia 800 gram. Banyak tu, lebih daripada 800 gram. Zakat walaupun dia guna untuk perhiasan, lebih daripada tu dia wajib bayar zakat. 800 gram, ada orang pakai 800 gram. Banyak. Dekat sekilo. Kalau pakai rantai hok no, pulut dakak. Tu pulut dakak. Macam pulut dakak begitu besar tu. Tu berapa rantai? Berapa berat? Tapi tak kalah setengah kilo. Gini berjalan dia bawa. Wah, hitam betul tangan. Dia gini. Harta zakat emas. Zakat emas, dia jika emas itu dibuat perhiasan, tak kena zakat. Tak kena zakat. Emas perhiasan tak kena zakat. Tapi dia ada maksimum dia. Maksimum dia 800 gram. Jika lebih 800 gram, kena zakat yang lebih tu. Walaupun dia kata itu dia pakai. Sebab tak ada orang pakai 800 kilo buat perhiasan. Jadi dia bukan pakai 800 tau. Dia pakai contohnya mungkin sekali dia pakai 200 gram. Lepas tu esok lusa bila dia pakai pula 200 gram yang lain.
Dia pakai kat yang lain, dia pakai lain. Maka jika macam tu dia buat, dia hanya terkira 800 gram aja. Lebih 800 gram, walaupun dikatakan emas perhiasan, tetap kena zakat juga. Yang lebih tu. Kalaulah asal perhiasan je tak kena zakat, sedap lah yang toke-toke semua ni. Pakai, setahun pakai sekali je. Semua. Jadi ada berapa? Aku ada emas perhiasan berapa banyak? Ada dalam 19 kilo. Pakai apa? Bukan pakai sekali, pakai asyik-asyik. Kalau macam tu tak kena zakat. Sedap lah dia. Tidak. Walaupun zakat perhiasan tak kena zakat, tapi jika lebih 800 gram, yang lebih itu kena zakat. Okay. Jadi zakat tu. Jadi mungkinlah jadi macam-macam, jadi penyakit, jadi macam-macam. Mungkin sebab isteri punya emas perhiasan tu lebih 800 gram. Mungkin sekilo. Maknanya setiap tahun 200 gram sepatut bayar zakat. Tapi tak bayar. Mungkin sebab tu. Tak tahu. Kena tengok. Itu kalau lelaki ada emas yang simpan-simpan emas. Jongkong ada emas jongkong. Ada simpan ni. Cakap lah. Malam ni nak pergi rumah. Simpan bawah katil. Yang bata macam bata kan. Ada satu ada? Ada, ngaku lah. Oi, banyak tau. Okey, itu kalau emas lah. Maka harta yang dikeluarkan zakatnya terpelihara ia di dalam peliharaan Allah Ta'ala kerana baik lagi berkat padanya. Jika dia bayar zakat, tak kisahlah zakat duit dia, zakat harta, zakat apa-apa, maka Allah jaga. Allah jaga. Kalau ternakan, Allah jaga ternakan dia. Kalau emas, Allah jaga emas dia. Kalau apa-apa, Allah jaga. Ada orang dia tak nak bayar zakat, dia labuhkan banyak dekat tanah. Tak salah, silakan. Kata bela kambing, kambing ada zakat, malah dia kata. Tak apa, tak salah pun. Kalau tidak bela ni bela rusa. Rusa tak ada zakat. Tapi ingat, bila jual ada zakat perniagaan ada kat situ. Bila jual beli ada zakat perniagaan, tapi zakat rusa, zakat binatang tak ada. Dia yang ada bahimatul an'am saja. Yang boleh buat korban tu. Tu je. Yang boleh buat korban, itulah dia panggil bahimatul an'am. Adalah zakat dia. Kalau tidak, kalau tak nak, janganlah bela kancil ke, bela yang mahal-mahal sikit. Landak ke, boleh. Tapi kalau kambing, biri-biri, ada 40 sekor. 40 sekor kambing. Habis tu, getah, tak ada zakat. Getah, tak ada. Tapi padi ada. Kalau di belah-belah kampung kan ada orang dia buat padi, bendang. Ada yang buat getah. Yang padi ni, kalau cukup nisab dia, maka dia wajib zakat. Yang ni nak bagi getah, tak ada. Walaupun getah mahal sekali pun. Kalau kata getah mahal sekali pun, tak ada. Okay. Dan pada hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada yang mempunyai emas dan perak tiada daripada yang mempunyai emas dan perak tiada memberi daripadanya akan haknya. Oh, gitu pula. Siapa yang ada emas dan perak dan dia tak beri hak tu maksud hak fakir miskin lah. Sebab zakat tu akan diberi kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang layak nanti. Tiba-tiba dia tak bayar zakat. Bila dia tak bayar zakat, maknanya ada hak orang lain fakir miskin yang dia ambil. Apa pula zakat, apa pula emas dan perak ni aku punya. Emas dengan perak ni aku punya. Apa hal pula tiba-tiba pula jadi nak kena bagi tu orang, dia kata gitu. Kenapa pula ada hak dekat dalam emas aku, perak aku ni? Ada hak orang.
Tiba-tiba dia tak bagi sebab dia kata dia punya. Melainkan apabila adalah pada hari kiamat, bagi orang macam ni hari kiamat nanti, dijadikan hartanya tadi tu seperti papan. Macam papan, dibakarkan dia di dalam api neraka jahanam. Kalau emas tadi dia buat macam papan emas tadi, kemudian dibakar dengan api neraka jahanam. Maka diselarkan dengan dia akan pelipisannya. Ambil cah bunyi ni. Pelipis ni, cah kena. Dan dua lambungnya. Ambil tu, emas harta yang dia kata sayang sangat sampai tak bayar zakat tu. Cah, habis kena. Dan belakangnya tiap-tiap dibalutkan, dikembalikan baginya. Hangus habis kulit. Kemudian kulit tu dikembalikan, tumbuh balik. Ambil lagi. Begitulah. Berapa lama? Nanti kita tengok berapa lama. Dan pada hari yang adalah kadarnya 50,000 tahun. Ingatkan juta, 50,000 tahun je. Boleh? 50,000 tahun. Tak payah 50,000 tahun. Satu saat. Tak payah cerita 50,000 tahun. Satu saat. Bukan api neraka jahanam, tak payah. Api exhaust cukup. Exhaust motor. Tak payah. Start motor, press dalam 10 minit. Lepas tu, selok betis ni, terus tengok sekali, satu saat. Ini orang yang tak payah 50,000 tahun. Bukan dengan api exhaust motor. Dengan api neraka jahanam. Bakar, lepas tu, kat sini, kat pelipis sini, sini, kat belakang. Sampai 50,000 tahun. 50,000 tahun akhirat tak sama dengan ni dunia. Kali lagi. Kalau kali, saya rasa dah 5 juta lah kot. 5 juta tahun. 5 juta tahun. Kita hidup ni 60, 70, 80 tahun pun rasa puas dah hidup. Ada orang sampai 100 tahun. Ya Allah, bila lah dia nak mati dah 100 tahun. Tak mati-mati. Pun dah rasa lama dah. Ini 50,000 tahun akhirat. Bersamaan dengan 5 juta tahun dunia. Tak boleh nak bayang lama mana. Orang tak bayar zakat. Hingga dihukumkan antara segala hambanya. Semua kena hukum. Maksudnya, sehingga semua yang lain kena hukum juga, maka dilihat akan jalannya. Lepas dah habis 50,000 tahun tadi, nak buat apa? Sebab dia orang Islam. Dia bukan kafir. Kafir masuk dalam neraka, terus tutup, seal, teri terus sampai selama-lamanya. Ini orang Islam, orang beriman, cuma tak bayar zakat aja. Jadi bila tak bayar zakat, dia kena dera dalam penjara 50,000 tahun. Lepas tu, kita tengok sini. Maka dilihat akan jalannya lepas pada tu. Ada kalanya kepada syurga atau kepada neraka. Tengoklah. Kalau setakat itu aja, maka dosa lain dah tak ada, maka masuk syurga lepas pada tu. Masuk syurga juga. Lega lah kak. Setelah 50,000 tahun. Kadang-kadang pergi ke neraka balik. Sebab apa? Banyak lagi dosa lain nak kena bakar. Itu baru dosa zakat. Dosa tak semayang. Banyaklah dosa-dosa lain lagi. Bakar dulu. Kalau dosa zakat banyak ni, mungkin dosa tak semayang mungkin. Dosa tak semayang lagi banyak. Sebab dosa yang paling besar adalah dosa tak semayang. Tak bayar zakat dengan tak semayang, besar tak semayang lagi. Jadi kalau 50,000, mungkin 500,000 tahun lah tak semayang. Letak pula 500,000 tahun. Selesai itu keluarlah. Lepas tu tengoklah syurga ke neraka. Sebab dia Islam, iman, maka dia akan masuk syurga. Cuma tak masuk lagi sebab nak settle dulu. Oh ada lagi. Buat hal dengan orang ni, duk kutuk, ngumpat orang ni, bakar lagi, begitulah. Sehinggalah habis dah semua. Tak tahulah juta-juta tahun apa. Barulah okey dah habis dah dosa, masuk ke dalam syurga. Kalau dia ada iman. Kalau tak ada iman, kekal neraka selama-lamanya. Dikatakan, barang siapa menegahkan 5 perkara, ditegahkan Allah Ta'ala akan 5 perkara. Siapa yang menegahkan? Siapa yang menahan? Tak buatlah, menegah tu tak buat, menahan. 5 perkara, Allah pun akan tahan kat dia 5 perkara juga. Biasa kita kata apa? Buat 5 perkara sebelum 5 perkara kan? Itu biasa lah. Sihat sebelum sakit gitu kan. Itu kan, itu buat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu biasa dengar lah. Ini bukan. Siapa yang tak buat 5 perkara, menegahkan, tak buat 5 perkara, maka Allah pun akan tegahkan dia dapat 5 perkara ni.
Yang pertama, barang siapa menegahkan zakat. Sebab cerita tentang zakat, dia letak zakat lah dulu. Siapa yang tak bayar zakat, menegahkan zakat, tak bayar zakat, ditegah Allah daripadanya akan terpelihara hartanya. Hartanya akan tidak dipelihara oleh Allah, tak jaga. Harta banyak. Harta banyak. Tapi harta dia mungkin hilang. Dia cari lagi dapat balik, hilang. Kerja lagi dapat balik, hilang, mungkin hilang. Mungkin rosak. Mungkin harta tu dicabut dengan cara sakit. Sakit, tiba-tiba kanser ke apa, memerlukan 29,000. Sama antara yang tak bayar zakat, yang memang tak layak bayar zakat lah maksudnya. Yang orang miskin, orang biasa ni yang dia tak, harta dia tak sampai lah bayar zakat. Tak ada pun sakit-sakit macam tu. Relax je hidup dia. Tapi yang ni punyalah hebat, harta banyak tapi tak bayar zakat. Tak tahu sakit apa? Sakit itu sakit berapa? 30,000, 50,000. Sakit dia tu. Kerana Allah tak pelihara hartanya, jadi hartanya akan tercabut. Hartanya akan tercabut. Mungkin sebab hilang, terbakar, boleh jadi. Mungkin sebab sakit, boleh jadi. Harta tu. Maknanya Allah tak pelihara harta tu. Harta tu tak ada berkat kalau tak bayar zakat. Barang siapa menegahkan sedekah. Yang ini yang sunat lah, bukan yang wajib. Barang siapa menegahkan sedekah. Sebab tadi zakat tu wajib, ini yang sunat. Sebab sedekah sunat. Siapa yang kedekut sikit, dia jarang-jarang ataupun dia tidak bersedekah, ditegah Allah daripadanya akan afiat. Jadi mana Allah tak jaga kesihatan dia. Lepas tu saya pernah pergi hospital lagi tu. Dia sakit. Hari-hari dia ada masjid dekat dengan hospital tu. Dia bukan sakit sampai tak boleh bergerak, boleh bergerak, tapi dia duduk ward. Dia dah duduk ward sebulan dah. Saya perhati dia, hari-hari dia keluar pergi sembahyang kat masjid. Sebab depan tu aja dia boleh jalan. Setiap kali dia pergi tu, dia akan masuk dalam tabung. Dia kata apa? Dia kata sakit dia ni, sakit antara untuk menyembuhkan adalah dengan sedekah. Sebab apa dia kata? Dia penyakit ni dah lama daripada muda lagi. Tak elok-elok. Sakit apa saya pun dah lupa. Tak elok-elok. Cuma pergi doktor duduk, tak elok kejap. Sebulan masuk hospital. Lepas tu duduk di luar 5-6 bulan. Lepas 5-6 bulan sakit balik, masuk hospital balik. Gitu. Maka dia kata Tok Guru mana dah bagi tahu kat dia bahawasanya banyakkan sedekah. Dia sedekah. Kali tu sihat, sembuh. Habis kata doktor, tak, buktinya dah berapa tahun dah dia sakit. Tak sembuh-sembuh, cuma dapat menahan je. Takat stop kejap. Lepas tu datang balik penyakit dia. Banyakkan sedekah. Jadi kalau kita ada penyakit yang tak tahulah, doktor pun tak boleh dah makan ubat macam-macam, banyak sedekah. Kita percaya tak? Kena percayalah. Ditegahkan Allah daripadanya akan afiat. Kalau dia tidak bersedekah, Allah tak jaga kesihatan dia. Jika dia bersedekah, Allah jaga kesihatan dia. Yang ketiga, barang siapa menegahkan usyur. Usyur tu 1/10. 1/10 tu apa? 1/10, benda pula 1/10. Saya nak tahu lah zakat apa. Zakat tumbuh-tumbuhan. Yakni zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan kena bayar 1/10 daripada tumbuhan tu. Sebab apa kena bayar zakat tumbuh-tumbuhan? Kan kita tanam. Sebab kita ambil daripada tanah tu. Tanah dan hujan. Itu yang tumbuh. Itu kena bayar zakat. Ya. Yakni zakat tumbuh-tumbuhan. Ditegahkan daripadanya akan berkat buahnya. Siapa yang menegahkan usyur, siapa yang tak bayar zakat buah-buahan yang dia tanam, siapa yang tak bayar sedangkan dia ada kebun buah, dia tak bayar, maka buah dia tak berkat. Mungkin bunga-bunga luruh tak jadi. Mungkin kalau jadi jual kena tipu. Mungkin kalau jual tak kena tipu, dapat untung, lepas tu balik-balik lori accident, habis duit untung tu je bayar. Begitulah. Kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang nampak. Kadang-kadang tak bayar zakat, tiba-tiba tengok-tengok tahun ni tak buah.
Padahal dia dah tanam dah. Apa musangking ke apa ke. Tapi dia tak bayar zakat contohnya. Tapi tumbuh-tumbuhan ni lebih kepada zira', iaitu biji-bijian. Macam kalau kata buah-buahan lain tu, dia ada zakat. Zakat dia panggil zakat perniagaan bila dia meniagakan tu nanti. Dia tak ada zakat tumbuhan tu, tak ada zakat tu. Dia zakat biji-bijian. Dia panggil zira'. Macam jagung, gandum, komoditi macam padi tu, beras, itu ada. Okay? Tapi kalau tumbuh-tumbuhan yang lain, dia tak ada macam tu. Tapi dia ada juga zakat berniaga lepas dijual tu. Kan dia panggil perniagaan, zakat perniagaan. Maka ditegahkan akan berkat pada buahnya. Buah yang tak berkat, tak jadi. Kalau jadi pun, dapat jual pun, lah kali duit untung tu jadi rugi balik. Sebab ada masalah-masalah lain. Tiba-tiba dia bagi buah tu, buah tu, jual, rosak, buruk, tak laku, sebagainya. Okay. Yang keempat, barang siapa menegahkan doa. Ini bab lain lah juga. Barang siapa menegahkan doa, maksud dia malas berdoa. Dia jenis tak berdoa. Ditegahkan daripada perkenannya. Banyak apa yang dia nak tak dapat. Doa ni bukan semestinya apa yang doa tu dapat. Contohnya kita nak banyak benda, tapi kita doa satu benda ni. Doa, tapi bab-bab lain kita tak doa pun dapat. Yang kita doa ni tak dapat. Sebab tu doa ni tak semestinya dapat apa yang kita doakan. Kadang-kadang tak dapat pun, tapi yang lain-lain yang kita nak tapi tak doa, yang tu dapat. Jadi tak semestinya bila berdoa je mesti dapat yang kita doakan. Tidak. Kadang-kadang kita doa, kita tak dapat apa yang kita doa, tapi kita dapat apa yang kita tak doa. Maksudnya kita nak juga benda tu, aku nak benda tu, tapi taklah sampai doa. Aku nak, rasa macam nak beli kereta baru. Taklah sampai nak doa, ya Allah kurniakan kereta baru. Taklah sampai, tapi nak kereta baru, tukar kereta ni pun dah habis bayar lah, nak tukar. Tapi dia doa nak benda lain ni, ya Allah bagilah benda lain. Dia berdoa benda lain, tiba-tiba dapat kereta baru. Yang dia doa tak dapat. Sebenarnya yang dia doa tu Allah bagi yang itulah. Allah bagi kereta. Jadi maknanya bila doa, pasti Allah akan makbulkan. Ud'uni astajib lakum. Kau doalah, niscaya aku akan mustajabkan doa engkau. Cuma cara mustajab tu ikut dia, ikut Allah, bukan ikut kita. Kerana doa ni sebenarnya bukan nak minta dengan Allah sebenarnya. Kita salah faham. Doa ni ingat nak minta dengan Allah. Tidak. Doa kita berdoa kerana kita hamba. Setiap hamba dia mesti berdoa. Macam istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan aku. Kita minta ampun bukan sebab berdosa. Kita minta ampun sebab kita hamba. Kalau hamba yang berdosa, lagi-lagi lah kena minta ampun. Hamba yang tak berdosa pun istighfar, minta ampun. Habis tu Nabi maksum tidak dosa, kenapa istighfar sehari 70 kali? Ada riwayat kata 100 kali. Nabi terpelihara daripada dosa. Tapi Nabi istighfar 100 kali atau 70 kali sehari. Kita astagfirullahalazim 3 kali je. Kalau sembahyang 5 waktu baru 15 kali. Nabi confirm syurga tak pernah buat dosa. 70 atau 100 kali sehari. Sebab tu istighfar ni bukan kerana berdosa, bukan. Kerana hamba. Begitu juga doa. Doa ni bukan kerana nak minta, sebab hamba doa. Sebab kita doa tu bukan mesti Allah bagi, tapi aku doa dapat. Dapat tu bukan sebab doa, dah memang Allah tentukan sejak azali lagi. Rezeki kita memang gitu. Kebetulan kita doa maka Allah bagi. Nampak macam kita doa Allah bagi, sedangkan tidak. Sekarang tidak. Jadi doa kerana hamba. Jadi bila berdoa, Allah akan bagi ikut dia. Ada dia bagi yang lain yang kita tak doa. Yang doa dia tak bagi. Okey, kita doa, kita nak 5 perkara. Dan banyak lagi yang lain-lain, ada 100 perkara kita tak doa, tapi kita nak juga. 100 semua dapat, 5 je tak dapat. Okey dah tu. 5 yang doa tak dapat, yang 100 tak doa ni semua dapat. Okey dah tu. Itu satu. Kadang-kadang Allah tukar. Kita doa lain, nak lain, Allah tukar lain. Kadang-kadang disimpan dekat akhirat. Ini paling besar sekali. Allah makbulkan doa yang paling besar adalah Allah tak
Allah tak tunaikan apa kita nak. Itu adalah sebenarnya, bila kita doa dan tak dapat, itu sebenarnya Allah makbulkan yang paling besar sekali. Sebab apa? Allah akan balas di akhirat. Di akhirat nanti, kita tengok buku catatan kita semua, kita tengok, oh besar ni pahala aku, nak timbang. Tiba-tiba kita tengok, ni yang ni belah sini apa pula ni? Bertimbun ni. Ini pahala juga. Kita cek buku kita. Tak ada pun aku buat. Ni yang mana? Amalan dia bersemayang. Kat sini dah ada. Kenapa bertambah banyak ni? Malaikat kata hamba. Apa ni kita cek? Tak ada. Akhir sekali cari. Tanyalah malaikat. Malaikat kata apa? Itu doa yang Allah tak makbul kat dunia. Lepas pada tu dia kata apa? Ya Allah, kenapalah Allah makbulkan dulu kat dunia? Kalau boleh semua aku doa, semua Allah tak makbul. Lagi bagus. Masa tu. Tapi dekat dunia kita kata apa? Bilalah aku doa dah 30 tahun tak dapat-dapat. Itu kita kata kat dunia. Dekat akhirat, kenapalah Allah makbulkan dulu? Kalau Allah tak makbulkan, semua bagus. Lagi bagus. Sebab tengok yang tak makbul sikit ni, punyalah besar pahala. Tu kita. Dekat atas dunia kita nak. Dekat akhirat kalau boleh tak nak makbul. Tak nak makbul di dunia. Kalau boleh. Itu doa. Jadi barang siapa menegahkan doa, maksud tidak berdoa, ditegah daripada perkenannya. Banyak yang dia nak tak dapat. Yang dia nak tu yang bukan doa, yang lain-lain. Yang lain-lain. Okey. Dia doa, ya Allah, ya Tuhan, aku nak banyakkan harta, kayakan aku, banyakkan harta, aku nak harta banyak. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Dengan masuk harta. Kita ambil macam ni. Ya Allah, aku nak doakan, aku nak rumah banglo. Doa gitu. Okey. Itu dia nak yang dia doa. Yang dia nak tapi tak doa berlambak. Nak minum kopi, boleh minum kopi. Nak agak nak makan musang king, duri hitam, boleh makan. Nak duri hijau serah, boleh pergi, mahal pun, tapi dah habis dah. Semua dapat. Dapat beli dapat. Dia nak apa, nak anak, dapat anak. Tapi tak doa pun. Nak anak lelaki, dapat anak lelaki, nak anak perempuan, dapat anak perempuan, nak makan nasi, dapat. Semua yang dia tak doa, semua dapat. Tapi kalau dia tak doa, yang dia doa tu tak dapat. Bukan maknanya tak dapat tu tak dapat. Yang doa tu Allah simpan dulu. Tapi kalau orang tak doa apa-apa, yang tadi tu, nak minum kopi tak boleh. Sebab minum kopi ada masalah gastrik pula. Naik asid. Contoh. Nak makan tak boleh dah. Nak makan sebab banyak lemak gitu. Semua tak boleh. Dia nak makan tapi tak boleh. Sedangkan cerita lain, dia berdoa nak benda lain, nak banglo dia minta. Tapi bila dia tak berdoa apa-apa, dia tak doa apa-apa, maka yang lain-lain pun dia tak boleh dapat juga. Yang dia tak doa ni. Sebab tu kita jangan ingat apa yang kita doa, itu yang kita dapat, tidak. Bila kita doa, maka banyak benda lain yang kita nak dapat. Sebab kita doa. Aku doa benda lain. Aku doa benda lain, bukan doa ni. Sebab kau berdoa benda lain lah boleh dapat ni semua. Apa je semua dia boleh. Semua dapat. Yang dia anggap benda tu kecil, dan dia tak doa. Itu semua dia dapat. Dia anggap kecil sebab dia dapat. Orang yang tak dapat anggap besar benda tu. Orang yang ada penyakit kecil manis apa teruk tu, dia tengok Allah sedapnya tiap hari. Allah sedap. Tak boleh minum. Besar bagi dia. Kalau bayar 100 aku bayar lagi. Kalau boleh minum tapi tak naik aku punya kecil manis. Kalau kata kecil manis sungguh dia kan, hampir-hampir potong kaki. Dia tengok tiap hari tu Allah sedapnya. Besar bagi dia. Bagi kita minum relax, minum tiap hari. Kenapa kita dapat apa yang kita nak tadi tu? Sebab kita doa yang lain. Bila kita doa, Allah bagi yang lain. Lagi baik, kadang-kadang yang kita doa tu pun dapat, yang lain pun dapat juga. Yang penting doa. Itu maksudnya, barang siapa mengerjakan doa, ditegahkan daripada perkenan. Siapa tak doa, Allah tak perkenankan. Perkenankan doa, yang dia tak doa bukan. Perkenankan semua benda. Yang dia nak banyak tak dapat. Yang dia nak banyak tak dapat. Kadang-kadang tak dapat sebab tak ada duit. Kadang-kadang tak dapat sebab penyakit. Kadang-kadang tak dapat. Macam-macam lah tak dapat. Jadi doa je. Bila doa kita tengok, banyak benda-benda lain yang kita boleh dapat. Yang kita anggap kecil. Padahal tu besar. Jadi doa lah. Yang terakhir, yang kelima. Barang siapa memudahkan dengan sembahyang. Dan meringankan dia. Buat lebih kurang sembahyang. Tak sembahyang sungguh-sungguh. Tak hanya sembahyang. Buat mudah-mudah. Kadang-kadang terlebih waktu. Baru sembahyang. Qadha lah maknanya. Buat mudah-mudah je dengan sembahyang. Sembahyang pun tak bersungguh. Maksudnya duduk pun tak bersungguh lah. Kita tengok faham tak bersungguh. Ada tak orang main bola tak bersungguh?
Bola duduk tengah ni. Lepas tu ada seorang kan, tunggu whistle nak tu. Yang lain semua duduk. Tengok. Sengit duduk. Cekap pinggang duduk sengit. Ada. Kejap je. Tak mula lagi. Prik. Tukar dulu. Tukar terus. Tak start lagi tukar. Dia cukup tawakal tengok. Berlari tu. Tu yang dua orang duduk. Apa? Pakai duit tu kan. Shilling kan. Okey, menang. Sepak. Mana ada buat sambil lewa? Kejap buatlah sambil lewa. Buat lebih kurang. Kejap je. Coach panggil. Apa dia? Tukar. Baru 3 minit. Apa lah main? Itu main bola. Ini sembahyang. Dia mudah-mudah. Duduk sengit. Tak bersungguh. Lain. Kalau orang sembahyang tak bersungguh, tangan dia gini. Kalau bersungguh, kan lain. Bersungguh lah. 5 minit je lah. Paling lama 10 minit lah. Benda lain boleh buat sungguh. Rukuk buat lebih kurang. Allah. Angkat lebih. Boleh nampak tak sungguh. Itu kalau dalam sembahyang. Ketika sebelum sembahyang pun sama tak? Tak sungguh sebelum sembahyang. Macam datang. Mana? Maya. Jalan Allah. Malah. Macam tu seolah-olah. Tak bersungguh. Dia panggil meringankan sembahyang. Memudahkan sembahyang. Jadi apa orang macam ni? Ditegahkan dia Allah. Tatkala mati daripada berkata la ilaha illallah. Mulut tak boleh cakap la ilaha illallah. Sedangkan sebut la ilaha illallah bukannya bila tak sebut la ilaha illallah neraka, bukan. Cuma kalau sebut la ilaha illallah mati. Tu mati baik dia panggil. Habis kalau mati gitu aja bukan bermakna neraka, cuma tak dapatlah kelebihan tu. Siapa man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga, Nabi kata. Maka dia dapatlah janji tu. Habis siapa yang mati tak ada la ilaha illallah masuk neraka? Bukan, tak adalah janji Nabi, tak tahu timbanglah nanti. Yang la ilaha illallah pun timbang juga, bukan tak timbang. Cuma nanti timbang seolah-olah dapat petanda awal. Ini tempat baik lepas aku ni, dapat petanda awal. Sebab dia la ilaha illallah sebelum mati. Itu adalah perkataan terakhir dia. Maka dia dapat petanda awal. Tempat aku tempat baik kot ni. Dapat petanda awal. Habis kalau tak ada la ilaha illallah, mungkin juga syurga. Tapi tak adalah tanda-tanda tu. Jadi kalau nak tanda tu, jangan memudah-mudahkan sembahyang. Kalau tak sembahyang lagi teruk lah. Jangan memudah-mudah. Buat sambil lewa dengan sembahyang. Dengan buat sambil lewa dengan sembahyang, ditegahkan sebut la ilaha illallah ketika mati. Sedangkan perkataan yang tak perlu gerak bibir, gerak lidah aja adalah la ilaha illallah. Bukan perkataan lain. Jadi kalau orang tu dah kerah habis, keng ni kerah habis dah. Lidah ni pun dah kering. Biasa nak mati gitu lah. Nazak. Dia ni gitu. Dia masih boleh lagi. La ilaha illallah. Tak boleh gerak bibir. Bibir kerah lah. Orang sakit biasa kan. 2-3 bulan gitu, suap masuk bubur sikit, telah meleleh ni. Tapi boleh tak la ilaha illallah? Boleh. Lidah aja gerak, bibir tak payah. Kalau kita baca yang lain kena gerak. Ya ayyuhallazina amanu gerak. Tapi la ilaha illallah tak ada. Bibir gitu kerah. Lidah juga la ilaha illallah. Tak gerak. La ilaha illallah. Boleh. Tiba-tiba punyalah senang la ilaha illallah boleh sebut walaupun tak gerak bibir. Tak boleh juga. Kena meringan-ringankan. Tak takut kata. Jadi kalau ada la ilaha illallah, lega sikit, ada petanda baik. Ada can ni. Lega lah sikit. Kalau tak ada, duduk pada bawah gitu lah. Tak tahulah apa jadi kat akhirat, lambat lagi tunggu. Begitu lah. Antara husnul khatimah, mati baik. Iaitu sebut sebelum mati ataupun perkataan terakhir dia la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu tuhrul iman. Dan sabda Nabi SAW, bermula zakat itu membersihkan iman. Zakat itu membersihkan iman. Maksudnya, jika seorang itu betul-betul beriman, dia mesti bayar zakat. Itu antara petanda. Maka imannya bersih. Iman itu apa? Rukun iman lah. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari akhirat, percaya pada qada dan qadar. Semua tadi rukun iman. Dia bayar zakat. Dia akan suci molek. Macam percaya kepada Allah dengan mantap, dengan pahaman yang betul.
Percaya kepada malaikat, misalnya masalah malaikat, rasul, kitab, tak ada apa pun. Percaya kepada hari akhirat. Oh, lagi mantap. Sebab aku nak mati nanti. Nak naik akhirat. Jadi aku tahu tak aku bayar zakat. Dia menyucikan. Percaya pada qada dan qadar. Ini harta Allah telah tentukan ke aku. Bukan hebat aku yang dapat harta ni. Qada dan qadar daripada Allah. Habis tu macam mana ni? Aku bayar zakat. Itu kata. Zakat adalah menyucikan iman dengan rukun iman tadi. Menyucikan iman. Orang yang tak bayar zakat, maka iman dia kotor. Bukan tak beriman. Tak beriman tu kafir. Bukan. Imannya kotor. Habis kat tu dulu. Uish, mantap. Sebab apa saya kata mantap? Orang yang duduk ni semua. Oh, dengar rumah. Okey, pandai cover. Cemerlang. Kenapa orang nak mati? Dia jadi ajar asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nak bantu dia, kenapa tak dia? Dia la ilaha illallah. Ada beberapa sebab lah. Kenapa bila kita nak ajar, memang betul. Nak ajar macam tu, jangan sekali-kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jangan ajar. Taklah berdosa. Tapi jangan ajar. Kesian kat orang nak mati tu. Kesian kat dia nak sebut. Bukan kesian apa. Jangan tigu dalam drama. Dalam drama nak mati tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, sedap. Cuba tengok kat sini. Beliak je mata, tutup dia keluar. Beliak balik. Yang sebenar, itu tengok drama. Banyak tengok drama. Tak? Asyhadu ni dalam drama je. Dia panggil sunnah artis. Artis je buat gitu. Artis berkakun. Okey. Nabi suruh la ilaha illallah. Saya baru baca hari tadi, masa tu tak ada kan. Man akhiril kalam, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, bukan asyhadu, dakhalal jannah, masuk syurga. Ini bagi orang Islam. Bagi orang kafir, kalau contoh kita dulu orang kafir, lepas tu masuk Islam, mak tak masuk Islam lagi. Contohlah, bila mak nak mati, itu tak boleh la ilaha, dia kena asyhadu. Asyhadu, dua kalimah syahadah untuk orang kafir nak masuk Islam. Sebab tu asyhadu, aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu daripada kafir dengan sebut tadi tu masuk Islam. Orang dah Islam, dia tak ada dah. Nak sebut bukan salah, tak ada dah. Sebab tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ada. 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 La ilaha illallah afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada. Saya tak sebut asyhadu lagi pelik. Afdal zikri fa'alam annahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu apa punya pelik lah. Apa dia? Afdal zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan Islam la ilaha illallah je. So Muhammad Rasulullah dah ada dalam dah. Sebab kalau tak ada Muhammad Rasulullah, tak ada asyhadu. Sebab kita dapat asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah tu kita dapat daripada Nabi. Kita bukan terima wahyu. Bila kita kata la ilaha illallah, automatik dah ada Nabi. Sebab kita mesti dapat daripada Nabi. Kalau tak dapat daripada Nabi, dapat daripada siapa? Jadi tak perlu dah asyhadu. Tapi kenapa orang kafir kena? Sebab dia mana dia tahu benda-benda ni. Dia baru orang kafir kan, baru nak masuk Islam, sebab tu kena asyhadu. Sebab itulah masa nak mati, memadai la ilaha illallah. Pertama, sebab Nabi sendiri kata gitu. Itu nombor 1. Hadis kata la ilaha illallah, bukan asyhadu. Cuma kalau asyhadu pun tak salah. Kesian dekat tu. Sebab nak sebut, yang sebut tadi dah kerah habis dah ni. Asyhadu kena ni tak boleh dah. Dia game over, mati. Tapi kalau la ilaha illallah, tak payah senang. La ilaha illallah, selesai. Jadi dia menyusahkan, kesian dekat dia. Itu yang pertama. La ilaha illallah boleh disebut dengan lidah tanpa gerakkan bibir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak sebut mesti lidah dan bibir. Satu. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasan pertama kerana Nabi sendiri cakap la ilaha illallah. Yang kedua, kalau orang betul-betul sakit, dia memang krem, memang tak boleh gerak dah. Dia hanya lidah je boleh gerak. Betul la ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha. Tapi kalau orang yang nak mati tu orang kafir, kena asyhadu. Tak boleh buat apa.
Kau ni kawan dengan aku dah lama dah. Kau nampak minat dengan Islam. Kau pun dah hafal Fatihah dah kau ni. Kau dah nak mati ni. Kau ikut aku cakap. La ilaha illallah. Tak boleh. Jangan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia sebut tu betul mati, Allah. Lega kita. Masuk syurga dia. Confirm syurga bagi dia. Sebab dia mengucap sebelum dia. Mengucap asyhadu sekali. Mengucap 2 kali syahadah. Tapi kalau Islam, tak perlu. Tapi kalau orang Islam asyhadu juga, lepas tu mati, bagus juga. Tapi biasanya tak, kalau sakit memang tak boleh asyhadu. Memang tak boleh. Dia cramp macam ni. Dia kena la ilaha illallah tadi akhir kalam. Kalau la ilaha illallah, air. Minta air. Tak boleh dah. Bagi air, la ilaha illallah balik. Tadi dah. Tapi akhir kalam dia air. Lepas tu, la ilaha illallah. Okey, dah settle lah. Stop. Tunggu je. Jangan bagi dia cakap apa-apa. Kalau dia cakap je, mah aku banyak tu dari laci tu. Tiba-tiba ada gitu. Nanti bagi kat adik bongsu mu kesian, dia susah sikit. Dia sakit-sakit nak mati pun ingat harta lagi. Lepas tu yelah. La ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Okey, stop. Begitu. Jangan lupa tu kereta aku Datsun 120Y kat depan tu. Tak seburuk pun sebut juga. Saya bagi contoh je. Ada kat depan tu, kalau tak boleh jual, masih buruk pun jadi, jual 500 pun jadi dah tu. Nak mati pun ingat ada gini. Saya cerita ni sebenarnya kisah benar. Malah nak cerita orang siapa. Kisah benar sebenarnya. Dia cerita Datsun 120Y dia. Tahu Datsun Wahulu orang panggil. Tahu Wahulu? Datsun 120Y lama. Sekarang ni besi buruk 500 dapat. Jual besi buruk. Nak buat tak boleh dah. Berapa puluh tahun dah. Dia dah tu. Ingat tu kereta tu kalau tak boleh jual tak apalah. Habis tu jual lah besi buruk. Boleh 700-800 jadi dah. Nak mati dah ni. Lepas tu kita la ilaha illallah balik. Lepas tu mengkepek lagi benda lain. Begitu. Jadi la ilaha. Kalau asyhadu, masalah. Jadi ada 2 sebab lah. Panjang lagi. Saya tengok 8.5. Panjang lagi. Yang pertama, Nabi sendiri sebut la ilaha illallah bukan asyhadu. Yang kedua, nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sangat sukar bagi orang yang sakit kerana dia perlu bergerakkan bibir dan lidah. Sedangkan la ilaha illallah lidah saja. Dan orang tu bila dah Islam, dia dah tahu dah kenal dah Nabi, bila sebut la ilaha illallah dah termasuk dah Nabi dalam tu. Kerana takkan mungkin kita boleh sebut la ilaha illallah kalau Nabi yang tak ajar. Jadi bila sebut la ilaha illallah maknanya confirm ada Nabi dalam tu. Sedangkan orang kafir bila sebut asyhadu an la ilaha illallah dia tak ada Nabi lagi dalam tu sebab dia tak tahu. Kena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru dia sempurna. Tangguh dulu. Kita sambung akan datang panggilan orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Gelaran orang keluar zakat apa gelaran dia? Orang tak keluar zakat apa gelaran dia? Kedekut, tak hidung masin, tu semua gelaran-gelaran. Tangkai jeging, kan? Gelaran orang keluar zakat apa? Dermawan, hartawan. Ni ada ni, banyak. Kemudian ada hikayat, ada kisah, ada cerita. Menarik juga lepas ni ada cerita. Kitab kita ni mula hukum kan? Hukum, fadail amal, hukum, lepas tu cerita. Itu yang menarik. Lepas ni ada cerita, hikayat. Menarik ni, Ibn Abbas cerita. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan surah Allah subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.